Jaga berdosa jika tiada khusyuk dalam solat. Kenapa? Kerana khusyuk itu bukan syarat sah solat dan bukan juga rukun solat. Kalau jadi rukun solat, bermakna kena ulang balik ya. Dengan semayang tadi, ingat isteri pesan suruh singgah beli ikan masuk dalam solat. Semayang sekali lagi kita ya. Malah fiqh memberi satu kaedah. Kalau ada ragu-ragu syak tentang bilangan rakaat 34, ambil bilangan kecilnya, yakin 3. Ambil 3 tambah 1 rakaat lagi, walaupun jadi 5 rakaat sekalipun ya. Jadi kalau terlupa bilangan rakaat, begitu je, ambil bilangan kecil. Itu khusyuk tak khusyuk tu? Tak khusyuk tak? Lupa. Kalau sembahyang maghrib, lepas sambil salam, milik doa, ingat tak imam baca kat kamu surah apa? Tak ingat lagi kan? Banyak perkara yang terlintas dan masuk dalam hati kita ketika solat tu. Kalau dikatakan tak khusyuk, tentulah sembahyang dia tak sah. Jadi, di sisi hukum fiqh, khusyuk itu termasuk perkara-perkara sunat solat, bukan rukun dan bukan syarat. Kalau jadi syarat, jadi rukun, parah kita kan? Tetapi berdosa jika tidak usaha untuk khusyuk dalam solat. Tidak ada usaha, ikhtiar, kesungguhan inginkan khusyuk. Kenapa tidak ada keinginan untuk usahakan mendapatkan kekhusyukan dalam solat? Kerana apa? Kerana ianya membawa makna. Tiada usaha untuk khusyuk dalam solat itu membawa makna apa? Bermakna mempunyai diri itu ingin terus dalam kelalaian. Maknanya ingin terus melupakan Allah. Itu salah dari situ kan. Kenapa? Allah yang menjaga kita, Dialah yang beri rezeki kita, pada kita kesihatan, tetapi tidak ada usaha untuk ingat Allah. Tidak ada usaha untuk mengganti Allah Ta'ala. Firman Allah SWT, Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah engkau akanku dan dirikan salat untuk mengingatiku. Itu tuntutan untuk dalam salat itu ingat Allah. Kerana kita ada usaha untuk ingat Allah. Kelemahan kita yang tidak mampu nak menolak sesuatu yang datang menghingga dalam diri kita. Ingat itu dan ini, tak mampu kita. Maka perlu ada usaha untuk ingat Allah. Pada firman-Nya, untuk mengingatku, lam, ni bicara sedikit tentang ilmu lughah, ilmu bahasa Arab ni. Lam pada perkataan didikri itu, kalau ada bahasa Arab ni dengan harf jar, huruf yang memberikan baris bawah, memberi hukum khafat baris bawah kepada isim dikri itu, adalah untuk alasan yang bermaksud dirikanlah solat kerana, boleh baca cerita situ apa dia? Kerana. Maksud apa kita solat ni? Kerana, untuk, supaya mengingati kamu akanku. Jadi aku perintah ke solat untuk apa? Untuk ingat aku. Tapi malam yang kita ini, dikarenakan cinta dunia yang cukup kuat mencengkam diri kita, hingga membuatkan kita terus lalai. Kerana mengingatinya adalah tujuan yang paling utama. Itu tujuan dalam solat ini. Tujuan yang utamanya adalah ingat Allah. Janganlah sibuk dengan menjaga suara kita dalam membaca Al-Quran. Janganlah hanya sibuk memikirkan tentang makhraj, sifat huruf. Itu penting.
tetapi jangan terlampau asyik hingga lupa maksudnya solat itu untuk ingat Allah. Kalau seseorang itu dia solat, dia menerjemahkan balik itu pun tak bagus, tetapi belum sampai maksudnya. Itu namanya penterjemah Dewan Bahasa Mustaqil dalam solat. Yang kita inginkan ialah minda dan jiwa kita ingat dia sahaja. Kalau dalam solat kita mampu berjuang untuk usaha untuk ingat Allah, insya-Allah perkara ini akan dibawa di luar solat. Tetapi kalau tidak ada perjuangan usaha untuk ingat Allah dalam solat, bermakna pasti di luar sana, di luar solat biru kita dapat. Kerana meyakininya adalah tujuan yang paling utama dalam kehambaan hati. Apakah ibadat hati yang utama? Ibadat hati yang utama ialah ingat Allah. Tak ada aktiviti lain lah. Tidak ada kerja lain lah hati itu. Mereka kerjanya dengan Allah. Dilarang ingat selain pada Allah. Jika teringat benda yang lain selain pada Allah, itu istighfar, kita bertaubat. Ini dalam usia yang di depan saya ni bukan lagi bicara dengan anak kecil. Kita nak updatekan kematangan rohani kita. Bagaimana hati itu pergi pada Allah, memandang Allah. Sebab tuntutannya antak Allah kerana kata kamu sembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu memandangnya. Bagaimana aktiviti hati itu dia pandang Allah. Maksudnya apa? Ingat Allah, fokus pada Allah, bergantung pada Allah. Kerana meyakini tujuan yang paling utama dalam kehambaan hati, dan ia mendatangkan kebahagiaan. Benarlah apa yang dalam Quran sebutkan, dengan menyakiti Allah hati akan tenang, dan kesan daripada ingat itu tenang. Belum lagi sebut-sebut pun belum tenang lagi. Sebut-sebut itu adalah satu latihan untuk ingat Allah. Bukan tujuan, belum sampai lagi royah saja, belum selesai lagi kerja. Kita bukan tasbih, ini alat untuk ingat Allah. Kita menyebut-nyebut nama Allah, itu baru percubaan, latihan, agar dengan memegang tasbih, dengan menyebut-nyebut, dengan harapan hati itu ingat punya nama yang disebut. Yang kita sebut tu adalah dalam hati, itu namanya. Yang kita sembah siapa? Yang kita boleh ingat tu siapa? Ustaz Johari. Ustaz Johari ni namanya. Tuan-tuan nak namanya kan orangnya. Kalau nak namanya, tulis dia akan tunjuk, tengok saya tengok. Nasi ayam, tuan-tuan nak namanya ke ataupun nasinya? Mesti nak nasi ayam. Kadang nama, abang, bawa nasi ayam kan? Baik. Kita pun tulis tentang nasi ayam. Mana? Nasi ayam. Itu memang kena lebih kan bagi kita ni. Mesti kita nak punya nama tu. Nasi ayam tu mana? Itu yang kena. Begitu kita sembah Allah. Allah yang mana? Alif, Lam, Ha. Lafaznya Allah, itu ke? Itu ada nama. Mempunyai nama siapa? Yang kita sembah itu, yang kita hadapkan ialah kepada Zat yang wajib wujud, yang mempunyai segala sifat kesempurnaan, maha suci bersifat kekurangan, yang tidak diketahui hakikat sebenarnya, yang bernama Allah. Jadi betulkan kita tentang hati kita bahawa ibadat ini untuk dia. Dia tu merujuk pada apa? Zat yang wujud itu, yang namanya Allah. Hati yang lalai dan mengerti Allah tidak lagi aktif untuk melakukan segala kebaikan, malah dia rosak wujud kebinasaan. Maka Allah telah mensyariatkan buat hamba-Nya berbagai bentuk ibadat yang disertakan perintah untuk menggantinya, khususnya solat. Qad aflahal mu'minun, sungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu, orang-orang beriman itu khusyuk ketika mana dalam solat.
Jadi kita jadi orang percaya kan? Nak jadi orang percaya, bagaimana hati itu bekerja keras untuk ingat Allah dalam solat. Ini tanda orang percaya ni. Ya? Baik. Quran surah apa? Wa aqimus shalah. Dirikan solat untuk ingat aku. Aku ni siapa ni? Diri ni. Ini aku lah nama aku ni. Macam kita ya. Tadi bahasa Arab kan. Abu, bapa. Campur anak pada aku. Yang aku ni, ini itu kata jadi dia ni. Kata namanya. Maka jadilah Abi, bapaku, my father, ya. Habibah, Habibatun, kekasih. Campur dengan anak aku. Panggil apa? Habibati. Jadi kita balik dipanggil ya Habibati. Terkejut saya kita. Orang tu dia kan kita tak pernah sebut. Tiba-tiba balik-balik Habibati. Oh dia. Aduh tak mengajar lagi. Tak makan-makan ni. Kalau kekasih lelaki Habibi, kekasihku. Baitun, rumah, campur anak, rumahku. Jadi ternyata baiti, mudah itu, my house, ya. Zikrun, zikir, ingatku, ingat kepadaku. Ya. Jadi aku dirikan solat, ini perintahnya, ini kata fi'il amal, kata suruh. Kata suruh ni kata perintah, fi'il amal. Dirikanlah solat, mana disuruh kita dirikan solat untuk apa? Untuk ingat Allah, untuk matlamat itu. Jadi kita rasakan satu ada solat ni bukan sekadar menunjuk perintah saja, kita nak ingat Allah dalam solat, bukan sekadar menunjuk perintah. Tetapi kalau anak-anak kita beramal untuk perintah Allah Ta'ala, itu tak soleh itu ketaman kita ni. Tapi kita nak update lagi kematangan kita bahawa solat ini adalah untuk ingat Allah. Sebab itulah disababkan dalam riwayat kita ada lepas solat zuhur ini fikirkan asar. Asar nanti ingatkan maghrib. Maghrib nanti rindukan isyak. Isyak nanti ingatkan subuh. Karena apa? Karena ada perjanjian dengan kekasih. Seorang kalau bercinta tu janji 10 hari bulan kan, kita jumpa kan, kita cuti Cina kan, jumpa kan, jumpa kat mana? Tak pergi dalil, tak mana tempat lah. Jadi janji itu nanti kekasih itu sehari lagi. Ini orang cakap nikah kan. Katakan 10 hari bulan nikah. Hari ini 2 hari lagi, 1 hari lagi. Lepas di hari ini nikah. Sono. Baguslah ada ingatan dalam skrin kita ni kan. Berapa hari lagi? Tinggal 40 hari lagi.
35 hari lagi untuk sambut Ramadan, 34 hari lagi untuk sambut Ramadan, 3 hari untuk sambut Ramadan. Dia kekasih ini yang rindukan Ramadan saat itulah menanti-nantikan sangat untuk kedatangan Ramadan. Jadi lepas main zuhur teringatkan asar. Sebab apa? Karena asar itulah perjanjian untuk bertemu dengan kekasih. Kita sentuh sikit sempena Isra Mi'raj ya. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Nabi mi'rajnya jasad dan roh. Mi'raj ni naik ya. Kalau Isra ni berjalan, lughah bahasa Arab. Kalau Sarra berjalan malam, kalau Sarra berjalan siang. Dalam Quran sebut Asra, yakni perjalanan malam. Asra perjalanan malam. Jadi di perjalanan Nabi itu pada malam hari di Isra. Kemudian di Baitul Maqdis Mi'raj. Sekarang kita mulia, kita tak dapat Mi'raj jasad, tapi kita nak kita tu biar hari-hari Mi'raj dengan Allah Ta'ala. Ya? Bukan hanya sekadar buat Isra Mi'raj, ada makan balik kenyang tidur. Kita nak hari-hari kita bertemu dengan Allah. Mi'raj. Kita nak takbir tu Allahu Akbar. Hati tu kena Mi'raj tu. Pertemuan dengan Allah, bertemu dengan Allah. Sebab itulah tuntutannya, aku selalu dizikri, berikan satu ingat aku. Sebab solat itu mi'raj orang mukmin, pertemuan dengan Allah. Asalnya solat, tetapi hakikatnya setiap saat mi'raj. Bukan pendapat kosong tu. Di Mi'raj tanazul. Penampasan kita di Mi'raj Allahu itu tanazul turun. Allah Mi'raj. Sebab hakikatnya ingat Allah ini bukan hanya dalam solat, tetapi setiap penampasan naik dan turun bertemu dengan Allah. Itulah hakikatnya hamba. Itulah hakikat hamba. Jadi kita ni tak ada masa lagi nak fikir nak pakai apa sembahyang, biar mana ditinggal ke apa. Dah kita dah sibuk. Sepatutnya usia ini usia bagaimana hati kita tu dah hala kepada Allah. Tidak lagi merebut duduk sebelah depan atau belakang. Ada ekor tak ada ekor, kapet elok tak elok, kapet lembut tak lembut. Imam baca sedap ke tak sedap, bukan itu yang ditikaikan. Yang pentingnya solat kita ni bertemu Allah ke tidak, nak mi'raj ke tidak. Itu dia dah tak risau dah. Kalau kita terlewat sebaik kat belakang pun tak ada masalah, saf kosong ke depan kita. Kalau kita sebaik kat Mekah, kat Malaysia tak berlaku lah. Kat Mekah tu lah 2 jam, 1 jam sebelum dah duduk dekat dah masuk masjid dah kita ni. Tiba-tiba ada Pak Arab mana nak melangkah, wanita melangkah pada kita, duduk depan kita. Tak pernah kasih hati. Sebab apa? Sebab dia melangkah, sebab nak cari pahala. Sebab makin duduk depan, makin besar pahalanya. Saf pertama lebih baik, pahala lebih besar, pahala lebih besar kedua. Saf kedua lebih besar, pahala lebih besar ketiga. Begitulah berikutnya. Mereka melangkah pada kita itu sebab cari pahala. Kita tidak, kita cari Allah. Kalau cari Allah tak boleh nak marah-marahkan orang tu. Sebab hati dah sibuk dengan Allah. Kalau teranjak sakit ke belakang, kita tak risaukan tentang pahala kita berkurangan. Kita duduk sini, orang itu duduk depan kita. Tapi nak sujud macam mana kita? Tak apalah, kita duduk ke belakang sikit. Dia mencari pahala, dan kita mencari Allah. Allah itu tidak bertempat, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Bagus-bagus sebab dia sendiri Allah. Dia tak ada masalah. Sebab yang kita cari itu Allah. Jadi yang kita nak Mi'raj,
Jadikan solat ini sebagai kenderaan mi'raj bertemu dengan Allah. Ya. Dan pertemuan itu yang kita nakkan tu. Ya. Rasa, wujudnya pertemuan, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan dia, bertemu dengan kasih. Ya. Memang pada hakikatnya kita postmortem sedikit bahasa kan. Dia ada perkataan murid dengan murad. Murid maknanya yang menghendaki. Murad yang dikehendaki. Pada peringkat awal kita belajar, kita beramal, seseorang itu merasakan dia adalah murid yang menghendaki. Menghendaki siapa? Menghendaki Allah. Bermakna kita ini, hamba ini paling murid. Yang dikehendaki ini paling apa? Murad. Jelas, ulang sekali lagi. Murid artinya apa? Yang menghendaki. Siapa? Kita lah, hamba ni. Yang dikehendaki daripada apa? Murad. Tetapi setelah seorang itu berusul ila Allah, sampai kepada Allah, setelah dia beribadah, tidak merasai wujudnya dirinya, di kali itu barulah sedar siapakah murad, siapakah murid. Setelah mengenal hakikat, mengenal itu, baru kita perasan Allah itulah murid. Dia yang menghendaki kita untuk sampai kepada dirinya. Maka kita dipanggil apa sekarang ini? Dipanggil murad. Jelas. Siapa yang menghendaki kita sampai kepada Allah Ta'ala? Dialah, maka dia dipanggil murid. Siapa yang datangkan kepada Allah? Kita lah, kita dipanggil murad. Peringkat awal kita rasa kita murid, kita hendak Allah, kita daripada Allah, Allah bertempat tuju kita dari murad. Dan hakikat sebenarnya Allah lah yang murid, kitalah murad. Allah yang menghendaki kita sampai pada dirinya, maka kitalah yang dikehendaki untuk sampai kita dapat murad. Ya. Peringkat awal ialah baca agama, tetapi kita punya feeling kita hakikatnya apa? Allah yang mau sampai pada dirinya, bukan kita. Bukan kita lah yang dikehendaki, Allah lah yang menghendaki. Jadi jadikan solat itu sebagai mi'raj, ya? Bukan hanya sekadar melunaskan bacaan, dan tak perlu nak risaukan, sibukkan orang semayang yang tak berpusat, kan? Ada yang tak dada, kalau di Mekah tak dada kan, ada yang lurus. Itu mazhab Maliki tu. Mazhab Maliki itu pendapat satu lurus, satu sama mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, sebab Syafi'i pun Imam Syafi'i pun Maliki. Dan kita ni begini. Hanafi begini. Macam mana kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita Bangladesh, Pakistan tu, Allah. Gitu sebenarnya kan. Dah tak sibuk lah mazhab ini macam ni semayang, macam ni semayang tidak. Imam suara pendek, imam suara panjang, imam suara serak-serak basah, imam suara lembut ke, merdu ke. Dah tak fikir dah. Imam baca suara panjang, suara pendek pun dah tak kisah. Masjid ada aircon, tak ada aircon, apa semua. Tapi lembut ke kasar, tak kisah. Sebab apa? Sebab telah mampu dengan dia, dengan Allah itu. Angkat Allah ini mi'raj kan? Angkat kita sampai kepada Allah. Itulah sebenarnya nanti sebenarnya. Selagi mana kita masih sibuk kiri kanan kita, luar kanan kita, bermakna belum lagi lah. Belum ke Allah lagi, belum. Tak apa sibukkan selain pada Allah. Kita dituntut untuk sibuk dengan Allah. Sebab itu akhirnya solat, dirikan solat untuk ingat aku. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya percayalah orang-orang, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang di dalam solatnya dalam keadaan khusyuk. Usul 11.
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang mukmin sebenarnya itu apabila disebutkan saja nama Allah, gemetar hatinya, ya? Gemetar hatinya, bukan badan yang gemetar kan? Hati yang gemetar. Kita ni kalau badan gemetar itu cancel ke apa tu? Nah, gementarlah hati mereka, mana terzajar, rasa takut pada Allah. Dan apabila dibacakan ayat tadi ini, disebutkan nama Allah, gementarlah hati mereka, dan bila dibaca ayat Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka. Cuba kalau kita dengar Al-Quran, tak pernah jemur. Tuan-tuan pernah rasa jemur ke baca Fatihah? Tak pernah rasa jemur. Tak syok baca surah Fatihah, buka surah lain lah. Dangdutlah kalau gitu. Ya. Fatihah tak pernah rasa jemur, Quran tak pernah rasa jemur. Ya. Bertambah kepada mereka dan hanya kepada Allah sahajalah mereka menyerah. Ini hakikatnya orang yang mana takutkan Allah, dia hanya berserah pada Allah sahaja. Ada kalanya kita perasan tak, bila kita ni kita nak orang tu tolong kita, tak dapat submit pekerjaan projek, tak dapat, minta tolong sana tak boleh, nak minjam tak boleh. Rupa-rupanya apakah tarbiyah di situ, didikan di situ? Allah sedang memberi pada kita supaya janganlah engkau sama sekali bergantung dengan selain daripada aku. Aku tak luluskan projek ini, aku tak kasih orang pinjam duit, aku tak kasih engkau buat itu buat ini. Kenapa? Aku hendak engkau datang jumpa aku. Leburkan keinginan engkau itu dalam keinginanku. Jangan mempertuhankan, jangan menjiblatkan keinginan engkau, tapi datanglah kepadaku dengan keinginanku. Ya. Khusyuk itu bukan sahaja letak pada hati, tetapi juga pada anggota badan. Selaras dengan kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala surah Al-Qurra, Sunan dan Sunan Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Kalau seandainya hati ini khusyuk, tentulah akan khusyuk segala anggotanya. Ya. Kadang-kadang kalau sembahyang kan, fahamlah bagaimana hati pun macam itu juga. Kalau hati khusyuk, tenang. Sahabat itu ada solat saja, ada burung datang hinggap di kepalanya. Kerana apa? Kerana dengarkan ibu kumpul. Sebabnya tenang saja sampai ke burung itu hinggap kepala dia. Kita Allah bergerak sampai sana, tengok kipas, tengok bawah kejap, cium-cium sikit, Allah. Macam dalam semayang kan? Allah. Itu lutut tangan tak ini, dia Allah. Sana. Macam-macam semayang tu. Tak campur lagi yang tangan pusing lagi tu. Kan? Belum lagi tu. Belum lagi macam makramen pun ada juga. Ada macam orang minta sekat kayu dah boleh dah itu dah. Tapi tarik ke situ pula macam-macam tu. Dia betul-betul pandang lurus. Isyarat Kaabah kiblatnya hati Allah. Ya. Fokus dan sebab nak ketemu dengan raja kan. Takkan jumpa raja Bandung. Tak tanah saya kawal. Saya rumah pun tolak baru-baru ni, tak tahulah kerajaan sekarang payah saja ni aku nak begitu. Ini tak minta. Ya je. Dah. Setentu dengan hormat, patuh. Macam didikan orang pondok aja. Pondok tu kalau kiai lalu tu nak pakat bagi tu. Saya tengok jauh Masya Allah. Sebab didikan kan. Katakan tabut kat situ. Budak perempuan yang lain ni dekat situ lebih kurang lagi
asalnya raja yang dulu memang alim, maka itu sebenarnya adab murid dengan guru. Adab murid dengan guru itu sebenarnya. Akhirnya dikekalkanlah budaya itu. Walaupun si raja itu jahil sekalipun, tapi itu adab masih murni lagi. Nah, tak berani nak ajak fatwa gitu. Nah, kalau gurunya tinggi begini, nak jalan tu orang nak tinggi. Tidak mahu kepada dia lebih tinggi kepada guru. Sekarang kita belajar apa namanya? Saya tak tahu sebut. Guru kat sini kan? Kat universiti ni, ini apa nama ni? Apa nama? Tangga dia. Tangga ke nama dia? Kita tak masuk universiti. Dia tempat pengajian dia kan? Kan lecturer ke bawah tu kan? Kita duduk kat atas kan? Nak tanya, kemaluan murid lebih tinggi daripada guru bawah tu. Sebab itu balik ke PhD terus postmortem. Imam Syafi'i tak tepat pendapatnya. Ada pandai kita. Nah, Imam Ghazali ni banyak hajat sendiri itu adalah hajat palsu. Saya dah kaji kali ini. Mudah-mudahan dia PhD-nya banyak hadis. Tak ada. Sebab apa? Waktu dia belajar tu dah memang tak ada. Zakar dia sendiri lebih tinggi daripada guru bawah tu. Macam mana? Dan semua pula berfikir buat tesis tu pun kerana apa? Kerana mengejarkan gelaran PhD itu, bukan kerana Allah lagi tak. Murid saya dia pun ambil PhD, kawan yang perempuan dalam senyap-senyap berikan sesuatu macam nyadah lah untuk anak dan suami dan tak diketahui. Kenapa demikian? Sebab dalam final tesis ini dia tak nak ada orang ganggu, tak nak budak menjadi suami panggil dia sebagai tadi suami dan anak lalok itu je. Sebab apa kes nak melakukan PhD ni? Jadi kalau begitulah cara dia macam mana? Apa yang dia cari sebenarnya? Dan ada pula mengambil pendapat-pendapat bukan dalam pendapat ulama, tapi pendapat dia sendiri letak dalam tesis itu. Tak tujuh. Yang penting luluskan. Itu nanti kita cari pun. Jumpalah lecturer sikit, ada tak makan ke, travel, luluslah. Jadi kalau seorang terkenal solat itu dengan tenang kan? Allah takut kan, macam takut dia kan, orang takut kesalahan dia takkan gerak-gerak. Kalau murid depan guru gitu, kalau anak bersalah pun dia siapa cara nak kayak dan itu je adik tu, adik tu abang yang buat dulu tapi adik buat tu dah gaduh diam takut kan. Ni adik pun takut dengan Allah tu. Allah buat mentah lah hati tu takut senyap. Ini kalau tengok sana, gerak sana, diri pas bayangkan tu tak batal, makro gerak sikit. Cekut telinga lagi datang telinga. Tak nampak khusyuk tu. Bermakna itu membayangkan hati pun macam tu lah. Kalau hatinya khusyuk, dia tenang. Sesungguhnya Nabi SAW masuk dalam sebuah masjid, lalu seorang lelaki juga turut masuk ke dalam masjid tersebut dan dia melakukan solat 2 rakaat. Kemudian dia datang ke arah Nabi dan memberi salam kepada baginda. Maka Rasulullah SAW menjawab salam tersebut dan berkata, pergilah kamu dan solatlah kembali kepada sesungguhnya kamu masih belum solat lagi.
sini nak ceritakan Nabi solat lagi itu kenapa? Kerana solat itu sampai membawa pada tak sahnya sebenarnya. Maka dalam syarah hadis ini menceritakan bahawa sahabat sembahyang kat Tamak Nina. Contoh nampak kamu sembahyang lagi, sembahyang sekali lagi. Oh, Tamak Nina tak ada apa-apa. Cek gitu. Itu nanti macam mana terawih itu nanti. Contoh ikut tanah Jawa kan ikut ampak mana. Kalau Jawa sana, tanah Jawa sana, 7 minit apa minit, bukan siasat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa tu? Tentu cepat. Tapi murid ni banyak murid agak-agak. Murid ni rombong asap betul tu makan. Itu minit buat dia semua tu. Kena bulan Ramadan ada bola apa tu kan? Cerita bola apa tu? Ni 7 minit apa minit sedang berperlukaan. Macam mana? Boleh saja memang kalau lah imam baca laju, kita tahu Pak Imam baca laju dan gerak pun laju. Tapi imam baca kita baca. Kita lewat sikit daripada dia. Imam alhamdulillah alamin arrahman rahim alhamdulillah alamin. Maliki yaumiddin arrahman rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin. Follow ataupun sama-sama beriring-iringan. Imam baca kita baca. Nanti kalau Qadhi amin imam baca surah kita kan baca Fatihah. Fatihah imam pun bismillahirrahmanirrahim Allahu ahad cukup. Ataupun bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar. Masuk ke mulut Qadhi amin bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Senang gitu. Jadi nampak macam mudah berperkaan lah. Tapi apa makna kuantiti? Tapi tak ada kuantiti. Antara tipu daya syaitan itu menipukan ibadat kita itu dengan memandang kuantiti merupakan kuantiti. Biarlah kita buat benda yang sikit pun atas kemampuan kita, tapi biarlah berkuantiti. Itu yang benar. Ingatlah kematian yang serat tu, sunyi mati tu. Kita nak ingat mati, nak ziarah kubur belum payah, nak mati macam mana? Tengok hidung je lah. Nak berdiri tu tengok hidung. Sebab apa? Hidung ini kalau berhenti berfungsi, jawapan apa? Mati. Ingat mati. Allah jelas, solat kat sini. Sebenarnya yang sungguh. Jika seorang mengingat mati yang solatnya, maka dia akan menghidupkan solatnya. Solatlah sebagai solat orang yang tidak menyangka bahawa dia masih berkesempatan untuk melakukan solat yang lain. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak kamu terpaksa meminta kucur kerana tidak mampu memenuhinya. Jadi disuruh kita ingat mati supaya betul-betul teraskan ini solat yang terakhir. Baik, saya nak sentuh tentang mati ni. Sebelum-sebelumnya saya solat mutu qabla an tamutu. Ini matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Ada dua mati sekarang. Mati kamu, mati kedua. Matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Mati yang kedua tu kau faham rasanya? Faham ya? Mati kamu tu apa? Mati kamu itu tidak rasa wujudnya diri. Ketika mana kita solat tak rasa wujud diri. Kita hanya sedang memerhatikan perbuatan Allah ada diri kita. Itu dan matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Sebab hakikatnya siapa? Hakikat Allah kan hakikatnya. Yang memperlakukan kita ibadah siapa? Dia lah. Dia lah hakikatnya sebenarnya. Macam gelas. Kita ambil dia gelas. Tetapi kita jatuh berderai, kita panggil apa sekarang ni? Panggil kaca. Hakikatnya jelasnya apa? Hakikatnya kaca itu setelah hancur, bau kaca rupanya. Sekarang ni panggil gelas. Bagaimana tidak pecah, tidak hancur, tidak dirasa, kita panggil dia gelas. Setelah dirasa, kaca rupanya. Kita ini kalau semayang, bagaimana tak dirasakan diri kita, tak rasa, tak merasakan rasa wujud diri kita, tak dirasakan. Lagi itu kita rasa akulah semayang. Tetapi setelah hancurnya, berderainya rasa wujud diri itu, barulah
terasa, oh rupanya Allah lah yang mensolatkan aku, Allah lah yang melakukan solat. Oh benar kita dalam itu. Oleh kerana Allah dah tumpuan segala hajat, maka kita akan berusaha untuk khusyuk agar Allah memakbulkan setiap doa kita. Allah tempat ada kita, as-samad, tempat segala hajat, tempat kita mengadu. Dia Allah Ta'ala itu, maka tak dapat tidak wajiblah berusaha untuk ingat Allah. Kalau besok sambung makna khusyuk. والله أعلم. الصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله ربنا تقبل عنا إنك أنت السميع العليم وعلمنا مولانا إنك